Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kesekian kalinya untuk sama-sama kita mendalami kepada surah baru daripada juz yang ke-21, surah 31, surah Luqman. Surah yang mungkin bagi sebahagian tuan-tuan menantikan apakah tadabbur dan apakah bacaan yang indah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Jumaat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Salam Jumaat. Salam Jumaat Ustaz. Yang mubarakah. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz Dan kita berada pada surah baru Ustaz. Oh subhanallah. Yang amat menarik, indah Ustaz. ya, surah Luqman. Antara surah favorite Ustaz. Favorite ya, yang dihafal oleh anak-anak kita tingkatan 3 4 biasanya sudah pun menghafal biasanya ayat 12 hingga ayat 19. Tapi hari ini kita nak mula dahulu dengan ayat yang pertama, melihat apakah yang ingin disampaikan, apakah panduan untuk kita membina keluarga diri yang berhikmah, berpandukan daripada surah yang ke-31. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi surah Makkiyah surah 31 ini. Bermula daripada ayat yang pertama, kita akan melihat kepada Alif Lam Mim dan diceritakan tentang karakter Al-Quran, sifat Al-Quran, ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat yang ke-6 hingga ke-9 orang kafir yang berpaling daripada Al-Quran, mereka yang tidak mahu mengambil Al-Quran sebagai panduan, dan bagaimana pula sikap seorang mukmin yang bersegera menyambut isi Al-Quran. Dan diteruskan pada ayat yang ke-10 hingga 11, penciptaan langit dan bumi adalah sebagai bukti petunjuk keesaan Allah dan kebatilan syirik yang penting untuk dijauhkan. Puncak kepada hikmah itu apabila kita dapat mengesakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 1 hingga 7 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita memasuki surah yang ke-31 hari ini, iaitu surah Luqman. Di penghulu segala hari ini, masya-Allah, semakin menarik, dan juga surah Luqman ini pasti subhanallah surah antara surah pilihan dan juga surah yang seronok kita nak belajar insya-Allah taala. Kita nak mula dulu bacaan untuk permulaan ini, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-berapa tadi Ustaz? Ayat yang ke-7. 7 Kita nak baca dulu ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Dan seperti yang kita lihat tu, ayat yang pertama tu dia ada apa tu, mad lazim harfi muthaqqal. Jadi kita kena hati-hati panjang dia dengan kadar 6 harakat, kemudian ada dengung sebelum memasuki mim tu. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Kita mula dulu dengan bacaan murattal kurdi, nahwan ataupun kurdi, insya-Allah kita cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dah bacaan daripada ayat 1 hingga 7 memulakan surah Luqman kita, surah yang ke-31, surah Makkiyah yang memberi keimanan, meningkatkan motivasi kita. Ustaz ya, sebenarnya surah-surah Makkiyah ini sekitar 2/3 daripada Al-Quran turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dan ia adalah panduan ya, panduan yang perlu kita ambil walaupun ada yang kata bahawa kita ni dah ada negara jadi kita banyak merujuk pada surah Madaniyah. Tidak ya, sebenarnya Makkiyah itu sebenarnya adalah keimanan, tentang akhlak, tentang kisah untuk kita mempunyai jati diri yang teguh ya, seperti mana yang telah dikurniakan kepada orang-orang yang diberi nikmat ya, an'amta alaihim, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang disesatkan. Jadi dalam surah Luqman yang pertama ini kita lihat ayat pertama alif lam mim, ini adalah huruf muqatta'ah yang pernah kita bincangkan pada surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ankabut, dan kali ini kita melihat kepada surah Luqman alif lam mim. Kita tidak tahu apa maksudnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat tema surah ini ada berkaitan dengan keibubapaan, tentang bagaimana nak menjaga diri kita daripada tidak berhikmah.
Kita nakkan kalau boleh ayah jadi ayah berhikmah, ibu berhikmah, anak berhikmah. Dan apakah puncak kepada hikmah itu? Apabila seseorang itu takut kepada Allah ataupun tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah, wisdom. Bukannya kerana dia jadi profesor ataupun dia menjadi ilmuwan yang banyak ilmu tetapi tidak takut Allah, itu bukan yang berhikmah. Betul. Itu orang yang mungkin banyak makan timah kot kan, yang kita khawatir apabila diazab dengan leburan timah di akhirat nanti Ustaz ya, bagi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita nak mengetahui? Kita tak tahu, jadi Allah tahu. Apakah cara untuk kita mendapat hikmah? Bagaimana kita nak mendapat ilmu, menjadi ibu, ayah yang berhikmah, menjadi ketua yang berhikmah? Sudah tentunya Allah berikan jawapan pada ayat nombor 2, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Makin kita belajar Al-Quran, makin kita baca Al-Quran, ia akan mula membina hikmah dalam diri seorang ayah. Apabila kita mengambil wahyu sebagai panduan, inilah kitab ya yang mempunyai sumber peraturan, menjadikan seorang anak, menjadikan seorang ibu, ayah itu berhikmah dalam membuat keputusan. Kerana hikmah ini ada maksud yang tersendiri ya. Al-Hakim ini kalau kita tengok dalam surah 36 nanti, kita akan pergi pada surah Yasin, wal Quranil Hakim. Di sini Allah tidak menggunakan perkataan Quran. Allah menggunakan perkataan Al-Kitab. Ada beza. Alkitab itu adalah sesuatu yang termaktub, ada sumber peraturan, dan ianya tidak lengkap pada zaman Nabi turun Ustaz ya. Jadi sebenarnya yang kitab ini lengkap tak lengkap? Lengkap. Tapi lengkapnya itu di Lauh Mahfuz. Jadi bila kita bercakap tentang tilka ayatul kitabil hakim ini, kitab ini lengkap, Alkitab yang lengkap ini sebenarnya dia merujuk kepada peraturan di Lauh Mahfuz. Maksudnya bila kita ikut peraturan ini, kita mengikut standard langit. Dan bila kita mengikut standard langit, maka itulah puncak kepada kebijaksanaan dan kita boleh membuat keputusan dengan cara yang bijaksana. Jadi di dalam surah Al-Baqarah kita boleh bandingkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kat sini hudan wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan kasih sayang rahmat daripada Allah kepada orang-orang yang muhsin. Apa bezanya? Kalau Al-Quran yang sama, dia boleh menjadi hidayah Ustaz. Tetapi kalau orang itu buat baik, muhsin ini lebih tinggi daripada takwa. Ya, lebih tinggi daripada takwa, dia amat buat terbaik ketika berinteraksi dengan Allah, ketika solat dengan manusia dia buat baik. Maka apa dapat daripada kitab Al-Quran ini, dia memberi hikmah dan memberi kasih sayang kepada orang yang berbuat baik tersebut. Dan bercakap tentang kasih sayang ini, kita sudah tahu dah bagaimana Allah memberitahu kepada kita tentang rahmat Allah ini dalam surah Ar-Rahman Ustaz ya. Puncak kepada Ar-Rahman itu nikmatnya ialah apa? Al-Quran. Subhanallah. Kembali balik pada ayat nombor 2 tadi itu ya. Selain daripada kita dijadikan sebagai manusia, boleh bercakap, ada matahari, bulan apa sebagainya, tetapi puncaknya apabila kita dapat beragama dengan panduan daripada Al-Quran, dan itu adalah puncak hikmah yang kita mungkin bagi sebagian orang kata, kalau dia nak bijaksana ni mestilah jadi orang pandai buat kerja, pandai bercakap ke apa sebagainya. Tetapi yang penting ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ciri orang yang baik? Kita nak baca ayat yang keempat sekali lagi. Dia lebih kurang macam di dalam ayat yang ketiga surah Al-Baqarah ya, tetapi ada beza sedikit. Ada beza sedikit. Di sini zakah, di sana infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan digabungkan dengan ayat nombor 4. Kalau ayat nombor 3 dan nombor 4 surah Al-Baqarah gabung, dia jadi lebih kurang macam ayat nombor 4. Kita baca sekali lagi. Ciri orang yang berbuat baik, biasa orang cakap buat baik ini mesti sesama manusia, tapi Allah kata ada dua sudut. Berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan manusia, dirakamkan pada ayat nombor 4. Kita baca bersama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran, kita nak melihat siapakah orang-orang al-muhsinin. Jom kita baca ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirah الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang keempat menerangkan tentang ciri orang-orang yang berbuat baik, muhsin, orang yang cemerlang, ya, ihsan, berbuat baik ini adalah yang pertama mendirikan solat, ya, mendirikan solat, yang kedua menunaikan zakat, dan pada akhirat mereka amat yakin. Tiga perkara, dan menarik dalam al-Quran ini tulisan pun berbeza ustaz ya. Yes, solat di dalam ini sad, lam, ada waw, ta marbutah ini. Tapi kalau kita tengok kepada ayat lain, solat pada burung pun solat juga ya, tetapi secara ejaannya adalah sad, lam, alif, ta marbutah ya. Apa bezanya? Di mana solat di sini adalah maksudnya doa, ia adalah berkaitan dengan agama. Jadi bila wayuqimunas solah, kita mendirikan solat ini adalah mendirikan agama kita. Kalau sesiapa yang tidak mendirikan solat ataupun lambat mendirikan solat, itu sebenarnya dia sedang melambatkan agamanya ataupun meruntuhkan agamanya. Berbanding dengan burung. Burung itu bila solat, dia masih solat legak, tetapi dia tak adalah agama Islam maksudnya, ataupun kita tak bercakap tentang solat orang yang musyrik, itu masih lagi digunakan perkataan sad, lam, alif, ta marbutah di dalam al-Quran, yang itu solatnya tidak sama dengan solat dalam agama kita, iaitu solat kita ini adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tepat, Tuhan yang tepat, dan juga membuktikan keberagamaan kita. Baik, itu yang pertama, ciri orang yang muhsin. Yang kedua adalah menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat. Dia bukannya mendirikan zakat, ya, menunaikan zakat, berbanding dengan mendirikan solat. Pasal solat ini dia tak boleh dia buat macam tu saja ustaz. Dia mesti dengan penuh sedar, ya. Wa yuqimu itu daripada perkataan qama, berdiri. Maksud diri ni kita kenalah apa istilahnya, sedar diri ustaz ya. Kalau orang yang mabuk ataupun kalau dia naik kapal, kalau ustaz pergi Langkawi naik kapal tu kan, lepas itu kita naik ke darat, kita akan rasa macam bouncing kan. Betul. Tentang melompat-lompat pasal kita punya tekanan kita itu tidak stabil. Jadi dalam kita mendirikan solat ini, kita kena stabilkan diri kita, kena buat persediaan, dan itu hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia itu adalah dengan zakat, kita bersihkan harta, dan yang ketiganya wahum bil akhirati hum yuqinun, iaitu amat yakin kepada hari akhirat. Apa kesannya? Ialah kadang-kadang kita buat baik ustaz ya. Kita buat baik dengan orang, ada orang tak cakap terima kasih. Ada kadang-kadang kita cuba nak buat baik, lepas tu orang komen pula. Kan? Kadang-kadang kita terasa kan. Saya nak buat yang terbaik, ialah tahu ada kelemahan kan, tapi boleh tak komen elok-elok contohnya kan. Tapi ialah ya, itu kalau betul kita buat silap, okey ya. Kalau kita tak buat silap pun orang kutuk juga, kita nak cari mana saya nak balas balik. Tetapi that's fine ya. Sebenarnya orang yang percaya pada hari akhirat, dia tahu bahawa tak apa, saya kalau maafkan, saya akan dapat ganjaran yang lebih lagi. Kalau seorang bunuh 100 orang ustaz ya, takkanlah kalau dia dijatuhkan hukuman mati pun dia ada 1 nyawa je. Jadi macam tak adalah bunuh 1000 nyawa pun tetap dia kena bunuh seorang 1 nyawa saja. Tetapi di akhirat nanti orang begini ya, kalau ianya tidak dibalas dengan hukuman yang setimpal, maksudnya di akhirat sana bernyawa-nyawa dia, berkulit-kulit ya, kulit bakar, hidup balik, bakar lagi, berapa lama itu untuk menunjukkan betapa adilnya Allah bila kita percaya kepada hari akhirat. Ia menyebabkan kita lebih tenang ya dalam berbuat baik kepada manusia. Baik. Jadi Allah mengiktiraf sifat ini sebagai orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berjaya. Ini menarik, perkataan ini sama seperti ayat nombor 5 surah Al-Baqarah, tapi ini ciri orang yang ihsan, muhsin. Berbanding di sana adalah orang yang bertakwa ustaz ya. Jadi kita nak yang mana satu? Kalau boleh nak dua-dua lah. Kita mula di ini adalah surah Makkiyah ya, di sana surah Madaniyah. Jadi apa poinnya? Poinnya ialah apabila kita menjaga ketauhidan, memperjuangkan ketauhidan, memperjuangkan tauhid dalam keluarga kita, rupa-rupanya itulah cara untuk kita mencapai tahap muhsin. Dekat Madinah sana tu dia bercampur-campur. Ya, ada yang kerana Allah, ada yang buat kerana manusia. Jadi di sana diberikan penekanan tentang takwa, lebih rendah sikit, tetapi ia tetap juga perkara yang perlu diperjuangkan. Pasal muhsin ni lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ada orang yang dia mungkin nak menunaikan zakat itu dia sukar, ya, sukar, dan
ini adalah mindset yang diberikan di dalam 5 ayat pertama. Jadi apakah cabaran untuk berjaya? Seorang profesor, ya, dia berjaya kalau dia tengok anak murid dia berjaya, kan, boleh belajar, boleh gunakan ilmu yang bermanfaat. Seorang ibu berjaya apabila dia dapat gunakan masa je itu, dah tua-tua kita duduk tengok balik anak kita dapat manfaatkan Quran, dapat manfaatkan segala kebaikan yang kita laksanakan pada waktu kita dibekalkan usia. Salah satu cabaran untuk berjaya ini ialah buat perkara tak baik, ataupun istilahnya lahwal hadith, iaitu perkara yang sia-sia, yang melalaikan. Inilah ayat yang ke-6, kita nak baca sekali lagi selepas rehat nanti. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini. Kita saksikan. Iaitu yang pertama, iaitu solat ataupun solawah, ya, berhubung ataupun solat. Inilah seruan Allah, ciri orang yang berbuat baik, ya, iaitu alladzina yuqimunas solah. Sebenarnya kita sedang berhubung, sedang berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ini 99 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini ciri yang perlu didirikan, diperjuangkan agar sebuah keluarga mendapat hikmah, seorang ayah pemimpin menjadi orang yang berhikmah, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila memperjuangkan solat dalam institusi, organisasi ataupun keluarga masing-masing. Jadi insya-Allah kita akan lihat cabaran untuk mendapat hikmah, cabaran untuk menjadi muhsin selepas kita berehat sebentar nanti. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Nabi SAW, Ustaz, ya, dengan penuh hikmah, Ustaz. Sahabat itu tak sempat lagi nak bagi salam, nak bagi senyum, dia dulu. Baginda dulu. Allahu Akbar. Akhlaknya yang amat indah itu, Ustaz. Kalau tak silap ada seorang sahabat yang dia kata sebelum dia masuk Islam pun macam tu. Dia ingat lepas dia masuk Islam pun dia nak macam nak cuba untuk mendahului Nabi, tak dapat juga. Senyum Nabi tu senyum baru. Betul. Penuh dengan hikmah, Ustaz, ya. Masya-Allah, ayat kita baca tadi pun ada hikmah tu, Ustaz, ya. Ayatul Kitabil Hakim, maksudnya sumber hikmah Nabi itu adalah daripada perjuangan Al-Quran itu sendiri. Dan itulah yang kita doakan, Ustaz, ya, bila kita baca selalu kita cuba untuk faham, kita cuba sebar-sebarkan akhlak daripada Al-Quran itu akan meresap, ya, ke dalam diri kita. Inilah yang kita ingin bina pada ayah, pada ibu, pada pemimpin yang ada, ya. Kita tidak mahu orang Islam ni muka asyik sengit je kan, asyik nak apa istilahnya masam kan, ya, dia fikir banyak sangat masalah, tapi ya bukan kita yang menyelesaikannya, kita tahu Allah yang selesaikan. Jadi Nabi adalah orang yang paling banyak diuji, Ustaz, ya. Tetapi adalah orang yang paling banyak senyuman dalam kehidupannya. Jadi kita harapkan kita dapat mengambil pelajaran, ya, hikmah daripada surah Luqman ini. Mari kita teruskan dengan tajwid kita. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tak sabar nak sambung baca. Tajwid dulu. Tajwid dulu. Jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan, kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita, dan kita nak melihat tadi kita dah sebut di permulaan tadi tentang alif lam mim. Yang ini kita nak kongsikan pada hari ini, iaitu hukum mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi muthaqqal. Bagaimana cara baca dia? Cara bacaan dia ialah dipanjangkan bacaan itu sebanyak 6 harakat. 6 harakat. Dan juga perpindahan lam kepada mim tu dia ada sabdu, kan. Contohnya ayat yang pertama halaman 411, permulaan surah Luqman yang kita baca pada hari ini. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh tak? Lam tu 6 harakat. Lepas tu dengung tu dia tu kat mana dengung tu? Otak. Tu lam tu ejaan dia lam alif mim.
bertemu dengan mim ya mim tu. Kat situ punya mim bertemu dengan mim kan. Dengung dua harakat. Alif lam mim. Cara baca dia sama juga dengan kita selalu baca yang awal Al-Baqarah tu kan. Sama 6 harakat. Nama dia apa? Nama dia mad lazim harfi. Sebab apa harfi? Sebab dia huruf muqatta'ah kan. Muthaqqal, berat. Kenapa berat? Sebab dia ada sabdu tadi tu. Ataupun dia ada bertemu mim dengan mim tadi kan. Lam. Tu. Jadi berapa harakat? 6 harakat. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star untuk berkongsi pada hari ini bagaimana nak baca panjang pendek Ustaz ya. Betul Ustaz. Dan panjang pendek ni dia kena jaga nafas juga ya, kena plan nafas ya. Nafas betul. Dan itu adalah antara cara bagaimana kita nak menjaga juga betul. Ya, membuat persediaan dalam bacaan kita. Persediaan ini sebenarnya persediaan untuk baca satu, betul, tapi sebenarnya persediaan untuk akhirat Ustaz. Allahu akbar. Kan itu yang kita buat kan. Bagi setengah orang ialah panjang pendek ke ataupun susah sangat tak apa ya tak payah baca kan, tetapi sebenarnya ini adalah satu perjuangan ya untuk kita baca dan akhirnya kita boleh faham, dan ia ada kaitan dengan ayat nombor 4 sebentar tadi. Kerana akhiratlah kita belajar tuan-tuan ya. Kalau kita rasa down ke, rasa tak semangat ke, mencabar ke, sibuk ke, letih ke, sakit ke, kerana akhirat aku berjuang. Itu Ustaz ya. Ini yang menjadi asas kepada hikmah Nabi sebentar tadi dalam nasyid sebentar tadi. Dan antara cabaran ya, antara cabaran untuk berjaya ini ialah apa? Adalah lahwal hadis ya, yang dinyatakan pada ayat yang ke-6, di mana pada waktu zaman Nabi itu ada di kalangan orang musyrik Mekah, dia pergi Syria, dia pergi cari perempuan penyanyi. Dan kemudian dibawa ke Mekah. Bila Nabi berceramah bercakap tentang Quran ini, dia pula buat konsert, buat naik apa ni? Nyanyi konsert lagu perempuan yang daripada Syria tadi. Jadi dia menyebabkan ini diletakkan sebagai lahwal hadis, iaitu perkataan ataupun hiburan yang melalaikan. Untuk apa? Dua perkara, untuk menyesatkan daripada jalan Allah tanpa ilmu, dan juga untuk mengejek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Allah dah tawarkan untuk berjaya pada ayat nombor 5, kerana mereka mengambil hiburan yang melampau ini, maka kesannya ialah ulaika lahum azabun muhin, mereka mendapat azab yang amat hina. Mereka yang pilih kerana tidak mahu memberi perhatian kepada kitabil hakim yang Allah tawarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat apabila dibacakan kepada mereka ayatuna ya, bukan Nabi yang berceramah Ustaz ya, sebenarnya Nabi tilawahkan ayat-ayatnya. Itu sebabnya kalau saya berceramah dengan saya tilawahkan al-Quran berbeza Ustaz. Betul. Kalau kita dah 500 lebih episod ini kan, kita punya topik berubah. Betul. Kalau katakan saya nak ceramah pakai idea sendiri saja, rasanya memang episod ke-100 je dah pusing-pusing je dia punya point dia. Tetapi kerana kita bukannya sekadar mendengar perkataan manusia, kita mendengar terus ya perkataan Allah, itulah dimaksudkan tutla alaihi ayatuna. Tetapi kumpulan musyrik itu mereka walla, berpaling dengan sombong dan meletakkan di dalam telinga mereka ini seperti satu sumbatan. Ya, zaman sekarang ni orang boleh letak earphone lah Ustaz ya, ataupun iPod ke apa sebagainya. Kalau isinya itu adalah hiburan yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang Allah kata fabashshirhu bi'adzabin alim. Kita kena jaga-jaga kerana ia menghalang daripada kejayaan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang beriman, apakah balasannya? Ya, Allah nyatakan pada ayat 8, dan kita nak terus pergi sampai ayat 11 dipimpin Fadil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menyambung terus ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ciri-ciri ataupun bagaimanakah keadaan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Mari kita baca dahulu dan kita akan tengok sekejap lagi apakah intisarinya, intipatinya insya-Allah. Kita cuba, tadi dah kita baca dengan Kurdi, seperti biasa kita sambung bacaan dengan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 8 hingga 11 daripada surah Luqman, Ustaz ya. Alhamdulillah, ini adalah surah yang biasa ya dibaca oleh imam-imam dalam solat, kerana surahnya tidak panjang ya. Ada sekitar berapa Ustaz? 34 ayat sahaja, dan kita dah masuk pada fasa surah yang ada 30 ayat ya, dan ia mudah ya kalau ianya ingin dihafal. Dan apakah isi daripada ayat yang ke-8 sebentar tadi? Allah menceritakan tentang ciri orang yang beriman, beramal soleh. Kita kena faham bahawa ia berada di Mekah sebelum Nabi berhijrah, jadi tidak banyak kewajipan syariat seperti puasa, seperti zakat, tapi sudah mula dah bercakap zakat sebentar tadi Ustaz ya. Jadi dah ada preview ya, preview tentang zakat tersebut sebagai satu daripada kaedah untuk menjadi orang yang baik. Selain daripada zakat itu bermaksud membersihkan diri daripada perkara-perkara yang kotor, tazkiyah. Baik, daripada orang-orang yang beriman ya, yang beriman pada Allah, yang beriman pada Rasul ya. Iman di dalam ayat makiyah ini penting kita beri perhatian kerana ia bukannya mudah. Kita dah lihat daripada surah yang ke-29 surah Al-Ankabut bahawa iman dan amal soleh di makiyah itu maksudnya ialah bersama Nabi dan bersedia untuk kena sebat ataupun kena kejar ataupun kena letak batu di atas dada ataupun disula seperti keluarga Ammar bin Yasir contohnya. Jadi perjuangan iman di Mekah ini adalah amat mencabar ya, dan diikuti dengan amal soleh itu apabila mengikut Nabi, menyokong kepada perjuangan Nabi ketika tidak popular. Tak popular ya, kerana pada waktu ini follower Nabi tak ramai Ustaz. Orang-orang biasa ya, kecuali Abu Bakar tu mungkinlah orang kaya sedikit, yang lain orang-orang biasa, bukan golongan elit. Siapa yang beriman, beramal soleh pada waktu tidak popular, ketika tidak dapat manfaat yang besar, Allah kata lahum jannatun naim. Bagi mereka adalah apa? Kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Kita boleh faham ya, bila kita orang-orang ini Bilal bin Rabah tidak pernah makan daripada kebun-kebun. Tak ada kebun pun ya, dan dia sentiasa dipenuhi dengan azab ataupun dengan ujian getir di padang pasir. Bila dijanjikan perkara ini, kalau kamu terus percaya kepada Allah, kepada Rasul, terus beramal committed ini, kamu akan diberikan ya kebun-kebun yang penuh kenikmatan. Maka janji ini Ustaz dia menyebabkan mereka terus ahad memilih untuk terus. Kerana apa? Kerana kalau katakan mereka
seksa itu tidak kekal. Tetapi janji Allah ini khalidina fiha. Ini adalah kekal, dan wa'dallahi haqqa, mereka berada di syurga itu kekal. Janji Allah ini benar. Bila katakan ayah katakan abah janji ni nak belikan makanan istimewa, ya, kalau belajar bersungguh-sungguh. Bila anak dapat janji daripada ayah begitu, anak itu akan berbunga-bunga, dia akan bersungguh-sungguh, ya. Apatah lagi memang ayah tak pernah mungkin janjilah kan. Kalau ayah cakap dia tapi tak tu, dia akan tak percaya. Dan ini bukan ayah, ini adalah Allah yang memberitahu janji ini, ya. Maka bagi orang yang beriman pada waktu itu, yakinlah bahawa Allah lah yang mencipta alam ini. Allah tak pernah mungkir janji. Bila datang janji Allah ini, wa'dallahi haqqa, Allah ini maha berkuasa, Allah ini maha bijaksana, mereka amat bersemangat, Ustaz. Mereka bersemangat, ya. Memberi kesan kepada kita apa? Kalau katakan kita ini berjuang, percaya pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, dan kita perjuangkan walaupun kita ni mungkin tidak popular, ya. Kita kecil-kecilan di syarikat contohnya, orang tak baca Quran, orang tak nak rujuk pada Al-Quran, tapi kita cuba juga untuk bawakan perkara tersebut dalam keluarga kita. Itu adalah satu kesungguhan untuk kita sama-sama bersama sahabat yang berjuang pada 1400 tahun yang lepas. Jadi di hujung itu wahwal azizul hakim, menarik, ya. Kerana apa? Kerana nak ceritanya bahawa Allah amat perkasa. Allah amat perkasa. Kita kena faham bahawa surah ini turun ketika umat Islam dipandang hina, ya. Maka pada waktu itu dinyatakan wahwal azizul hakim, menguatkan semangat kepada orang beriman bahawa Allah berkuasa, Allah boleh buat pada bila-bila masa saja untuk menghentam kepada orang musyrik. Tapi Allah Al-Hakim, Allah bijaksana, Allah beri peluang. Allah beri peluang, dan dengan peluang itulah, Ustaz, ya, kalau kita tengok banyak yang kembali pada Islam. Betul. Hamzah bin Abu Talib, Abdul Muttalib, ya, bapa saudara Nabi, akhirnya kembali kepada agama fitrah kerana Allah berhikmah, ya, berhikmah, tidak menjatuhkan hukuman terus, ya. Boleh dibuat oleh Al-Aziz, tetapi Al-Hakim itu yang melihat dan memberi peluang dan membuat keputusan yang bijaksana. Siapakah Al-Aziz Al-Hakim ini? Kalau ada yang rasa macam betul ke? Betul ke kalau saya percaya pada Allah, saya akan dilindungi oleh Al-Aziz, saya akan dibantu Al-Hakim, dibantu oleh yang maha perkasa, yang boleh buat anytime, ya, dan juga yang maha bijaksana. Allah suruh kita tengok kepada alam. Ayat 10 kita baca sekali lagi. Ini pembuktian ketauhidan agar akhirnya kita kalau ada sesuatu yang tak yakin dalam hidup kita untuk berbuat baik, menjadi muhsin. Ayat 10 sebagai panduan. Kita baca. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian, jika tadi ayat yang pertama kita belajar mad lazim kalimi muthaqqal, mad lazim harfi muthaqqal sebagai huruf. Ini saat ini kita nak baca ayat ke-10 ni, dia ada mad lazim kalimi muthaqqal. So dalam halaman ni ada dua kita belajar. Satu harfi muthaqqal, yang kedua kalimi muthaqqal. Kalimah dan juga huruf. Ayat pertama tadi huruf, ayat yang ke-10 ni kalimah dabbah, itu mad lazim kalimi muthaqqal. Kalimah pula. Masya-Allah. Dapat kita belajar ini, ulang kaji. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-10 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها
فيها من كل زوج كريم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-10 untuk menjelaskan kepada kita apakah cara untuk kita mendapat hikmah apabila kita bawa anak kita kepada diri kita sendiri untuk memerhati kepada penciptaan samawati bighairi amadin tarawnaha, iaitu langit yang tidak ada tiang, yang kita tidak nampak. Ya, kalau kita ada bangunan ada tiang ustaz ya, yes, untuk dia kukuh. Betul. Tetapi kita tengok kepada langit yang ada ini tak jumpa pula tiangnya. Tiangnya ada ke tak ada? Sebenarnya kalau ikut ada ayat ini bighairi amadin tarawnaha, tiang tu ada tetapi tidak nampak ustaz. Ya, pasal apa? Struktur ataupun struktur yang dicipta oleh Allah ini adalah amat istimewa. Bagi arkitek ataupun jurutera pasti akan kagum macam mana kita nak buat satu bangunan tapi tak payah pakai tiang. Tak payah pakai tiang ataupun ada tiang tetapi tiang itu tidak nampak. Kalau macam contohnya bangunan ini ustaz ya. Dia kalau bangunan besar tu mesti banyak tiang ya, dan kita nampak, kita boleh teka dekat mana tiang dia. Tetapi di dalam langit ini ya, kita tak boleh tengok kat mana tiangnya. Itu adalah satu architecture daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita fikir Allah yang hebat ini Al-Aziz boleh sahaja nak buat apa-apa kepada musyrik Mekah, mereka tidak mahu menyembah kepada Tuhan yang hebat ini. Tetapi Allah Al-Hakim bagi peluang. Allah bagi peluang kepada kita. Kalau kita ada kekurangan, Allah boleh balas ya terus, tetapi Allah terus memberi peluang untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Selain daripada itu, rawasi, gunung ganang yang ada ya, dan juga segala binatang ternakan yang ada ataupun binatang boleh melata, dan Allah turunkan air daripada langit untuk ditumbuhkan pelbagai jenis pasangan-pasangan tumbuhan dan juga binatang. Jadi semua bukti-bukti ini Allah nyatakan ciptaan Allah. Tengok betul-betul dan kamu akan nampak bahawa rugi kalau kita ini mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang perlu kita hidupkan dalam keluarga kita. Jangan bagi banyak sangat hiburan di depan skrin ustaz ya, sehingga kan anak kita tu tengok skrin, tidak tengok kepada alam, sehingga kan mereka mengambil enteng kepada tiga perkara tadi. Solat mereka pun tak kisah, nak tolong orang zakat pun tak kisah, dan akhirat tak penting. Yang penting saya nak berhibur sahaja. Itu cabaran membina keluarga yang lebih lagi akan disentuh pada hari seterusnya nanti ya, pada minggu depan, pada hari Ahad, halaman 412. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai sumber hidayah dan rahmah, terutama bila kita nak membina keluarga dan organisasi negara kita. Yang kedua, lindungi diri dan keluarga daripada hiburan melampau sehingga tidak mahu lihat alam, sehingga tidak dapat mengenal kepada Tuhan sebenarnya. Dan yang ketiganya, jangan sombong apabila mendengar ayat ataupun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Mata kami ini ya Allah, jadikan ianya mata yang selalu melihat kalam-Mu Al-Quran, membacanya ya Allah terus ke hati kami. Telinga kami ya Allah yang tidak pernah jemu mendengar bacaan Al-Quran. Mulut kami, lidah kami ya Allah, lidah yang fasih membaca, menyebut huruf-huruf kalimah-kalimah ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan berbekas di hati kami ya Allah, menjauhkan kami daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, sombong, dengki dan sebagainya ya Allah. Bahkan menjadikan hati kami hati yang sejahtera, qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang bahagia tatkala mana bersama dengan Al-Quran. Allahumma inna na'udzubika minal basri wal junun. Allahumma inna na'udzubika Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita tuan-tuan sekalian agar kita menjadi diri, keluarga, masyarakat yang berhikmah dengan Al-Quran, dan inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Dijemput tuan-tuan untuk menyumbang ya, berinfak pada hari Jumaat penuh barakah ini, kerana kita yakin bahawa dengan Al-Quran masyarakat kita akan dipimpin oleh hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakannya hingga masuk ke syurga nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita akan menyambung ulang kaji dan melihat apakah nasihat daripada Luqman Al-Hakim yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.